Assalamualaikum, bersama saya Nur Hazimah Radik dalam berita Pagi Sabah edisi Sabtu 12 Februari 2022. Semua pihak diminta tidak membuat andaian terburu-buru terhadap cadangan kerajaan memberikan kad warga asing dan kad pekerja warga asing kepada semua pekerja asing dalam sektor peladangan, pertanian dan perikanan, pembuatan, pembinaan dan pembantu rumah di Sabah. Ini kerana pemberian kad tersebut hanyalah cadangan jawatankuasa teknikal yang akan dibincangkan lebih lanjut oleh kerajaan negeri sebelum keputusan muktamad dicapai. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor dalam kenyataannya menjelaskan jawatan kuasa Indu Pengurusan Warga Asing Sabah ditubuhkan berikutan saranan RCI untuk platform bersama antara kerajaan negeri dan persekutuan bagi menguruskan isu ini. Beliau turut memaklumkan cadangan itu tidak melibatkan pemberian kad pengenalan mahupun dokumen kepada warga asing untuk memberikan mereka taraf kewarganegaraan selain perlu melalui penelitian rapi dengan mengambil kira pandangan dan input daripada semua pihak berkaitan termasuk parti politik, aktivis serta rakyat yang berkongsi kebimbangan mengenai isu legasi ini. Kad warga asing dan kad pekerja warga asing dicadangkan untuk dijadikan dokumen standard bagi semua pemegang IMM13, sijil banci dan kad burung-burung yang dikeluarkan sebelum ini kepada pendatang Filipina dan semua pekerja asing yang sah. Dato' Haji Jim menegaskan sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS berazam menyelesaikan isu pendatang tanpa izin yang berlarutan sekian lama di negeri ini dengan telus dan sentiasa akan berpandukan kepentingan rakyat dan negeri dalam membuat keputusan. Katanya pangkalan data pekerja asing juga perlu diwujudkan bagi merekod kehadiran mereka secara sistematik di negeri ini. Dalam pada itu, Dato' Haji Jim memaklumkan beliau akan mempengerusi jawatan kuasa keselamatan negeri yang terdiri daripada Eskom, Angkatan Tentera, Polis Jabatan Imigresen dan Pendaftaran, Pekerja Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan, Jabatan Ketua Menteri dan Majlis Keselamatan Negara sebagai Sekretariat Bersama. Beralih kepada perkembangan COVID-19, lagi tren peningkatan kes harian direkodkan di Sabah dengan catatan angka tertinggi setakat ini 3,361 kes, iaitu penambahan 392 kes berbanding Khamis. 4 kematian turut dicatat di Papar dan Tuaran. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Seri Panglima Masdi Manjun menerusi kenyataannya memaklumkan kes-kes bergejala atau simptomatik kekal tinggi dengan 1,785 kes atau 53.11% daripada keseluruhan jumlah kes baharu. 18 daripada 27 daerah merekodkan kes bergejala yang lebih tinggi dan berkemungkinan merupakan daerah-daerah yang akan mencatatkan pertambahan kes baharu yang lebih tinggi. Kota Kinabalu mencatat kes tertinggi iaitu 782 kes, diikuti Sandakan 374 kes, Tuaran 310 kes, Tawau 263 kes dan Penampang 254 kes. Dato' Masdi menegaskan kes-kes bergejala yang merebak secara simptomatik adalah tanda-tanda virus aktif dalam masyarakat dan akan merebak dengan cepat dan secara meluas. Dalam kenyataan sama, Dato' Masdi yang juga jurucakap rasmi COVID-19 bagi Sabah memaklumkan 2 kluster baharu turut direkodkan semalam di Nabawan dan Kota Belud. Kluster komuniti iaitu kluster Lobo di Nabawan yang kini menjangkiti 17 orang berkait rapat dengan Majlis Penghormatan Terakhir dan Pengkebumian di Kampung Lobo Nabawan pada 1 Februari. Kes indeks seorang wanita berumur 59 tahun mula bergejala demam, batuk, selesma, sakit kepala dan sakit tekak pada 6 Februari sebelum disahkan positif pada 8 Februari. Sementara itu, kluster Pangkalan Abai di Kota Belud adalah kluster institusi pendidikan yang melibatkan asrama perempuan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Said dan keluarga guru. Kes indeks merupakan seorang pelajar perempuan berumur 18 tahun dikesan melalui saringan bergejala pada 7 Februari. Saringan terhadap kotak rapat yang terdiri daripada guru, rakan sebilik dan rakan sekelas kini menjangkiti 39 orang. Semua kes telah diasing dan diberikan rawatan selanjutnya, manakala kontak rapat tidak bergejala juga diarah menjalani kuarantin. Sehingga kini Sabah merekodkan 36 kluster aktif, sebanyak 26 daripada kluster ini melibatkan institusi pendidikan, 6 kluster tempat kerja, 2 kluster komuniti dan masing-masing 1 kluster untuk kluster keagamaan dan kluster berisiko tinggi.
Susulan peningkatan kes COVID-19, Sabah mengemas kini beberapa prosedur operasi standard SOP bagi fasa 4 Pelan Pemulihan Negara berkuat kuasa serta-merta. Antara SOP termasuklah penganjuran majlis sosial dan majlis keagamaan. Menerusi kenyataan jurucakap rasmi COVID-19 bagi negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun bagi penganjuran majlis sosial seperti majlis perkahwinan, pertunangan dan resepsi, kerajaan menetapkan kapasiti maksimum 150 orang atau 50% ruang yang mana lebih kecil dan dijalankan dalam tempoh maksimum 3 jam sahaja. Sementara itu, bagi majlis akikah, doa selamat, tahlil ulang tahun, perayaan hari kelahiran, reunion, retreat dan lain-lain majlis sosial, kapasiti adalah maksimum 50 orang atau 50% ruang yang mana lebih kecil dan hanya dibenarkan dijalankan dalam tempoh maksimum 2 jam sahaja. Bagi majlis keagamaan di masjid dan surau iaitu Masjid Negeri, Masjid Bandaraya, Masjid Bahagian Tawau dan Sandakan dan Masjid Daerah, kebenaran untuk solat berjemaah 5 waktu dan solat Jumaat adalah dihadkan kepada maksimum 150 orang atau 1/3 daripada keluasan ruang lantai tertutup masjid dan surau atau mana-mana yang lebih rendah. Majlis keagamaan di masjid dan surau lain untuk solat berjemaah 5 waktu dan solat Jumaat pula dihadkan maksimum 100 orang atau 1/3 daripada keluasan ruang lantai tertutup masjid dan surau atau mana-mana yang lebih rendah. Dalam pada itu, setiap jemaah dikehendaki membawa sejadah masing-masing serta perlu mematuhi penjarakan fizikal 1 meter dan mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka. Seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Berikutan peningkatan semula kes COVID-19 di Sabah, Dewan Pemuda Parti Islam se-Malaysia PAS Sabah sedia untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR di semua institusi pendidikan di bawah kendaliannya sekiranya sesi persekolahan diarah tutup. Ketua Pemuda PAS Sabah, Henry Hamsa berkata, pihaknya juga bersedia untuk menambah jumlah guru sedia ada bagi melancarkan lagi sesi PDPR demi memastikan semua pelajar tidak tercicir daripada mengikuti sesi pembelajaran. Persediaan kita memang sudah lengkaplah sebab pengalaman daripada yang awal kita sudah rangka dan susun. SOP dari sudut pelaksanaan cara PDPR pun kita sudah buat. Jadi InsyaAllah kita sudah susun dengan lengkaplah. Henry menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Papar bagi mengulas mengenai operasi institusi pendidikan kendalian Dewan Pemuda PAS Sabah susulan peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Terdapat 134 institusi pendidikan kendalian Dewan Pemuda PAS Sabah dengan keseluruhan pelajar berjumlah 7,590 orang yang meliputi 122 pusat asuhan tunas Islam pasti, 8 buah sekolah rendah Islam Integriti dan 4 buah sekolah menengah Islam Integriti. Ketiga-tiga institusi pendidikan ini dikendalikan 461 orang guru. Sedar mengenai kepentingan meningkatkan tahap imuniti untuk mencegah ancaman virus COVID-19, sambutan terhadap suntikan dos penggalak semakin meningkat. Kenyataan ini didedahkan penyelaras program vaksin Haziq Asnawi Haslan di Pusat Pemberian Dos Penggalak ITCC Penampang. Bercakap kepada RTM, Haziq memberitahu sejak dibuka pada 28 Januari lepas Pusat Pemberian Dos Penggalak ITCC Penampang menerima kehadiran antara 200 hingga 400 penerima dos penggalak dalam sehari. Di mana saranan untuk mendapatkan dos penggalak kepada seluruh rakyat Malaysia menyebabkan kadar kehadiran orang untuk mendapatkan dos penggalak semakin naik.
Bagi masyarakat yang ditemui masing-masing turut mengakui selain pematuhan kepada SOP, langkah mendapatkan vaksin merupakan kaedah terbaik untuk melindungi diri daripada jangkitan virus maut ini. Rasa macam biasalah, tiada juga side effect, tapi harap booster ni boleh membantu untuk mengurangkan risiko kalau kena jangkitan COVID kan. So saya rasa booster ni memang baguslah untuk kesihatan bersama untuk orang lain juga. Mengelaklah daripada kita terkena penyakit tu kan. Lepas tu untuk supaya tiada merebak lagi lah ke tempat yang lain. Tiada apa-apanya. Yang penting rehat sajalah kan. Selepas ambil booster tu duduk sekejap. Okey juga. Pertama sekali memang untuk keselamatan diri. Lagi-lagi kita sekarang banyak virus tidak dijangka yang boleh kena dengan kita. Saya pun baru kira macam selepas pesakit positif COVID. Jadi memang saya sarankan kita ambillah vaksin. Paparan itu mengakhiri berita Pagi Sabah. Terus kekal patuh SOP, kita belum menang. Kita jaga kita. Saya Nur Hazim Maradik. Salam hormat. Apalah guna bertahan jika diri ini tertindas. Kesombonganmu melepasi akal yang waras. Ku di sini mendeklamasikan seluruh hidupku, segenap dimensi yang membutakan mataku. Aku tersasar jauh dari enigma cintamu. Moga kau mengerti apa tersirat di hatiku. Egonya dirimu menguasai seluruh ruang angkasa. Aku berlayar jauh tanpa kibaran layarnya. Di sini ku berpijak teguh di bumi yang nyata. Mana perginya sinopsis cerita kita yang hilang.